Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. InsyaAllah kita mulakan dari muka surat 76, iaitu Nun Musyaddadah. Nun yang bersabdu. Orang Melayu panggil sabdu. Syaddah. Syaddah. Nun Musyaddadah, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala walidayhi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berilah kami tambahkanlah ilmu pengetahuan buat kami dan berilah kami kefahaman. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ya Rabbal Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi penghabisan Waalaikumsalam. kita melalui Zoom. Okay? Sesi penghabisan melalui Zoom. InsyaAllah, jika direzekikan Allah, kita akan bertemu sua muka minggu hadapan, hari Sabtu hadapan. InsyaAllah. Okay. Muka surat 76. So all of you refer to your learner's guide, your textbook. Di sini tulis nun. Kemudian ada tanda sabdu. Can you see this? Orang Melayu panggil sabdu. Orang Arab panggil syaddah ataupun tashdid. Syaddah ataupun tashdid. It is written in your kitab, tashdid. So tashdid ni, what's the meaning of this? It means that there are two nuns. One is nun sukun, the other one is nun with the baris given. Say this baris given. Can you see that? So actually, inna. That's why in Arabic untuk fluency disebut inna, tapi kita kena ada dengung di sini. So dengung dia apa sini? Idgham bi gunnah. Okay, berdengung wajibul gunnah, wajib kita dengunglah. So inna yang ada dia ada alif ujung dia jadi inna, 2 harakat. Yang ada boleh jadi 4 atau 5 harakat bergantung pada ada hamzah atau tidak kemudiannya. So that will come later. All of you can follow so far? Boleh kalau senyap tu mana okey lah tu Okay. Alright. So it states here, baca gunnah, 2 harakat. Okay, so recite with gunnah. Gunnah maknanya dengung lah. Dengung tu kena naik sampai ke hidung. Kalau kita baca cepat, dia tak sampai martabat gunnah tu. Gunnah tu sendiri dah ada 5 martabat. Itu nanti bila kita baca tajwid, nanti kita anulah. So, jangan baca nak cepat khatam. Jangan baca nak cepat habis. Baca beri hak kesempurnaan setiap huruf kalimah dan baris-baris yang diberi padanya. Kerana itu adalah kalimah-kalimah daripada Allah. Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Okay, dengan cara-cara yang tertentu kita kena menghormati Al-Quran itu sebagaimana ia diturunkan. Mana itu yang Allah naklah. Sebab itu kita ada berguru dan ada sanad dan sebagainya untuk memelihara Al-Quran tu jangan sampai dia berubah. Imagine bila kita ada macam game apa tu yang kita line up a few people dan kita kasih dia the first one to read and then to relate to the other. By the time they relate to maybe the 5th or 6th people dah tukar lah. You see not? Tak tahu apa nama game tu lah. So itu menunjukkan kalau kita tak kawal dengan betul-betul, tak pastikan kesempurnaan dan ketepatan apa yang kita belajar, kita mungkin akan mengubah Al-Quran itu sendiri. Macam mana berubah tu benda tu. Alhamdulillah Al-Quran terpelihara. Okay. So over here you can see a number of nun musyaddada. You can see here. This one. So this is another one. ولا أمنينهم Are you all okay? Boleh tak? Cuba sendiri kat situ. Cuba ikut tempo saya. Wala umanniyannahum. Kalau kita wala umanniyannahum bunyi macam sedap juga tapi tak betul. Sebab apa? Dengungnya tak sempurna. Jadi kalau kita ngaji dalam satu halaqah, kita perbetulkan. Okay? Bila jangan kalang kabut, baca relax-relax, ikut tartil. Maksudnya baca yang sederhana. Okay? Kemudian walanajziyannahum, sama juga. Walanajziyannahum. Kemudian wala usallibannakum. Wala usallibannakum. Cuba ikut saya. Wala usallibannakum. Cuba. Siapa nak on pun boleh untuk cuba ni. Jadi saya boleh dengar.
Ini yang di pertengahan kalimah. Okay. Ada pula yang di hujung kalimah. Ni macam mana hujung kalimah ni? Cuba, ada siapa nak cuba? Untuk sekejap saja. Kena lama. Dia punya nun musyaddadah lama sikit. 2 harakat. Kalau saya ajar, saya suka 2,5. Okay. Wala umanniyan. Umanniyan. Wala umanniyan. Dia 2 harakat. Nahum. Betul. Wala usallibannahum. Nusallibannakum. Okey, so macam tu. Wala najziyannahum. Alhamdulillah. So, remember tempo, insya-Allah kita tak tergesa-gesa baca Quran. Insya-Allah bacaan kita insya-Allah good Okey, mudah-mudahan dapat ni. Nanti insya-Allah nanti dah habis saya kongsikan jugalah. Kemudian di sini kita we can see that the nun musyaddadah occur at the end of the kalimah. Di sini. So macam mana kita nak sukun ni? So end mana dia kita kena apa? Lama sikit dekat nun musyaddadah tu. Misalnya fa'amsikuhun. Fa'amsikuhun. Cuba. Fa'amsikuhun. Itu biasa. Fa'amsikuhun. Itu nun sudah ada sifat dengungnya sendiri bila kita sukun. Tapi oleh kerana ada syaddah, kita kena lama sedikit. Tambah lagi 1 harakat. Okay. Please put in your respective kitab so that you know macam mana nak berhenti. Okay, dan sama juga sini ada lagi, semua lagi di pertengahan. So no problem. La amla'anna jahannam. Cuba. La amla'anna jahannam. Tergesa-gesa macam tu. Bagus, alhamdulillah. Kemudian la uqatti'anna aydiyakum. La aydiyakum. Macam itu. InsyaAllah antum dapat tempo dia. Sama juga innahum la yu'jizun. Kita ambil juzun tu ambil 4 harakat. Dia boleh 2, 4, boleh 6. Remember we talk about ma'arid li sukun. Sukun yang terjadi apabila kita mendatangkan wakaf. Kita nak berhenti bacaan kat situ. Macam ma'arid li sukun. Itu tajwid lah. Okay. So ada apa-apa? Siapa nak tanya? Okay, saya dah tandakan kat sini. So tempat-tempat yang kita kena catat lah. Maybe you can use highlighter ke. I'm not sure how you do it. Okay, sini sama juga. Semua wa anna. Kemudian di sini wa anna juga. Okay. Kemudian di bawah sini di hujung. Jadi di hujung ingat kita tambah 1 harakat bila kita wakaf kat situ ya. Okay, so any question my friends? Ustaz nak tanya. Boleh. Apa ni? Kadang kalau ada orang baca dia macam panjangkan guna dia sampai 4 harakat gitu. Tu boleh ke tak boleh macam panjang sangat? Tak betul lah. Guna tak boleh panjang. Dia yang boleh panjang. Yang boleh panjang guna dia boleh panjang sampai 2,5 harakat saja. 2,5 harakat. Biasa orang cakap 10, 2 harakat saja. Yang biasa yang dipanjangkan tu adalah mad, huruf-huruf mad. Di situ kalau kita taranum kan, kita taranum, siapa nak belajar taranum tu, dia orang gunakan mad dan juga guna musyaddadah tu semua kan untuk panjang. Tapi they are in proportionate. Kalau kita baca kita slow kan, katakan wa anna sa'yahu sawfa yura. Slow kan? So the proportion also the same. 1 harakat dia akan ikut proportion. Boleh faham ya? Bagus. Ini soalan bagus insyaAllah. All of you can understand? It must be in proportion. Kalau kita baca laju pun, kita kena ikut proportion. Dia ada bacaan hadar kan, baca laju. Itu ikut proportion. Tapi saya lebih suka bacaan yang tartil lah, biasa lah. Yang mujawad tu, yang berlagu-lagu tu, panjang tu. Okay, lagi soalan apa? Bagus, tanya.
So all can understand so far? Alhamdulillah. Catat di buku. InsyaAllah nanti lepas dapat video boleh ulang-ulang lah bila-bila masa. So, okay. Now we go to the mim musyaddadah. Tadi nun dia ada dua yang kita dengung kalau saya mengajar ni saya suka straight ni. Mim musyaddadah. Nun musyaddadah. Dia wajibul gunnah kan. Sama juga. Cuma dia mim. Tadi nun kan. Summa dia akan naik. Summa. Kita rasa dia naik kat batang hidung dia. Summa. Kalau kat dalamnya. Summa tak naik. Mana tak jadi tu gunnah tu. Okay. Summa. Okay. Sesudah itu. Thereafter. Ni makna dia lah. Summa. Okay. Macam tadi tu. Inna. Verily. Okay. So. Ummahatukum. Ummahatukum. Boleh cuba? Bagus. Kemudian wa mimma ya'rishun. Alhamdulillah. Wa ammatukum. Pastikan itu sebutannya betul, ammatukum, dan seterusnya sama ammatika, fadammarnaha, kan, kemudian summa, kemudian dan seterusnya. Seterusnya fali ummihis sudus, jumpa dalam surah Nisa atau salah saya ni. Fali ummihis sudus, jadi hammat pada ummahatikum dan seterusnya. Sama macam nun tadi, dua harakat, dan kalau saya ajar selalu 2,5. InsyaAllah. Ada siapa-siapa lagi nak tanya apa-apa kat sini so far? Kemudian wallahu, remember kalau lafzul jalalah kita nampak ni kan, dia bukan satu harakat, ada dua harakatnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mutimmu. Kadang-kadang kita nak dengung lama pada mim, kita terpanjang lepas tu mim. Betul tak? Itu kena hati-hati. Jangan mutimmunu, tak boleh. Mutimmunu. InsyaAllah. Dan seterusnya sama juga. Semuanya sama. Cuma di akhir kalimah tidak ada. Tak ada mim yang setahu saya yang musyaddadah. Kecuali kita nak berhenti kat situ atas sebab-sebab apa, semput, kenapas dan sebagainya. Okey. Saya berpindah pada lagi satu. Ini baru kita belajar the letters of ikhfa. Apa hukum-hukum ikhfa? Iaitu 15 huruf yang apabila nun sakinah, nun sukun, nun sakinah ini atau tanwin, salah satu daripada tanwin, tandanya macam gini. Kita tengok tanda dia, serong. Kan? Serong. Dia tidak straight gini. Dan ini 99, macam Melayu kan, 99 kan. Ustaz, Jadi tak nampak, skrin tak nampak Ustaz. Oh, tak nampak Yang lain nampak tak? Okay, sorry. Nampak. Okay, correct. I thought you're showing yang, okay. Sorry. Betul Okay, ni. Alright. So, kita nampak sini dia punya tanda dia serong, nampak tu? Serong Dan ini 99. Kalau yang 69 tu menandakan hukum izhar. Izhar makna kita kena jelas nyatakan sebut gitu. Ini kita akan apabila berjumpa, when we meet with any of the 15. So now the first three first lah. Dia bikin 3. Any of the 15 letters of ikhfa. Kita akan sembunyikan bunyi tanwin ni sedikit. Not jelas. Ataupun nun sakinahnya. Misalnya, ni ada ta, ada tha, ada jim. So you can see here, those which I dah tandakan tu, gunanya sama juga, dua harakat. Baca dua harakat guna, dengung. So, وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Muntasira. Nampak ni? Nun, dia nun mati, tapi dia bertemu dengan ta. So, hilang muntasira. Dia muntasira. Dia bergantung
dengan huruf yang akan disebut. It will depend so much, the sound will depend so much on the forthcoming letter, which is ta. So, وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Tasira. You can see my lips, dekatkan sikit lah. Okay. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Tasira. Jadi apa tu tadi yang kita belajar semalam? Mad iwad. Dia berarti dua harakat. Tasira. Kalau tak ada tasiran. Tasiran. Are you all okay? Boleh Okay. faham? Okay, di sini sama. Wa in jumpa dengan ta juga. Wa in tu. Dia bukan wa in. Wa in tu'rid anhum. Wa in tu'rid anhum. Ada payah sikit sebab ada macam kaku-kaku kan, kejong-kejong sikit. Memang gitulah kadang-kadang. Dan kemudian wa kullan tabbarna tatbira. Wa kullan, lam jangan dengung lama. Lam is bila ghunnah, tanpa dengung. Dia singgah dan pergi. Touch and go. Dia tak ada dengung. Dia tak ada singgah dan lama sedengung. Okay, tu ra dan lam. Okay, so far okay. Ada siapa yang nak pastikan antum faham dengan betul? Bunyinya bergantung pada huruf yang berikutnya. Huruf berikutnya. Okay. Misalan, the next one. Wal unsa bil unsa. So ada dua tempat sini. Not only one. Okay. Sini nampak. Dua-dua jumpa dengan sa. Okay. Yang perempuan dengan yang perempuan. Macam itulah. Okay. Kulu min samarihi. Kalau terus. Kalau nak waqaf. Kulu min samarih. Samarih. Kalau nak waqaf di situ. في ظلمات ثلاث. Kalau kita waqaf jadi mad arid li sukun, ambil 4 harakat lah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okay, kalau kita jalan terus في ظلمات ثلاث. Itu kalau kita baca seperti biasa. Kalau kita nak waqaf salas, 4 harakat. Dan kemudiannya وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. Bila waqaf. Next one. مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. Next one. قَوْمًا جَبَّارِينَ. قَوْمًا جَبَّارِينَ. Got it, friends, so far? Boleh Dia bunyi dia berbeza-beza sikit kan? Dia bukan semuanya ang, ming, mong, tak ada dia ikut huruf yang berikutnya. Sebab itu talaqi musyafahah penting kat sini Dan ni juga qala alam aqul innaka, tadi innaka. Kita amalkan apa kita dah baca tadi Kemudian lan tastati'a ma'iya sabra. Lantas. Boleh tengok bibir saya nanti bila ulang balik, boleh ulang balik macam-macam mana disebut ni. Lantas apa? Nun sakinah tu kita samar-samarkan bunyi dia untuk sebut huruf ta yang berikutnya. So we are going to pronounce the next letter, which is ta. Macam itulah. Dan the next one sama juga. Tub wa in tubdu, wa in tubdu. Sama juga di sini. Wa in tukhalitu, wa in tukhalitu. Dan kemudian min sulusayil lail, min sulusayil lail. Macam tu. Dan fa amma man saqulat. Fa'amma man saqulat. So kita praktis apa tadi? Mim musyaddadah, ingat? Mim musyaddadah. So a lot of things we are putting back into practice. Dan seterusnya sama juga. Walam yakun jabbara. Walam yakun jabbara.
Okay, boleh? Khalqan jadida. Khalqan jadida. Kemudian, ini satu tanda kan. Nampak tak tu nun kecil tu? Ni nun saghir ni. Saghir nama dia maknanya kecil dah. So, wa kadzalika nun siapa? Bila ada nun kecil itu dalam tulisannya, dalam mushaf tu sendiri, dia bertemu dengan jim. So jim salah satu huruf ikhfa. Jadi dia kena apply hukum ikhfa kat sini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Boleh semua? Okey. Dan seterusnya sama juga usayain. Okey. So catat ini tadi. Saya sengaja tanda gini jadi kita boleh bila jumpa tempat bacaan tu we can refer to them. Dan sama juga we are going to see the next 3 letters bila bertemu ataupun sukun, nun sakinah bertemu dengan 3 huruf yang ini. Ataupun tanwin bertemu dengan 3 huruf ni, salah satu daripada 3 lah, same thing. It's a continuation, total dia ada 15 nanti. So min diarihim, min sebab apa? Min di dal, dal baris bawah. So min di, okay. Kemudian likullin da, okay. Indallah, kemudian munzirin, okay. Walitunzira, nampak tak gap ada antara 2 bibir saya? Gigi pun tak terkacip, dia lubang sikit untuk keluar ni angin. Min zakarin, kemudian munzilin, kemudian man zakkaha, jangan cepat, man zakkaha, kita tak beri hak sempurna ikhfa tu pada huruf zai yang disebut tu dan juga nun mati tu. Okey. Nafsan zakiyah, nanti kita akan belajar pasal apa tu, ada mim kat ujung ta tu kan, tu panggil iqlab, hukum iqlab. Nanti kita akan baca pada tempat yang sesuai. Kemudian min zurriyati, tumpukan pada tempat yang saya highlight. Okay. Kemudian min dunihima, waliman, dia bila baris depan dia buka sikit. Waliman dakhala, waliman dakhala. Kalau baris bawah dia lain kan. Okay. Kemudian the next one, an zikrillah, munzirina, sama je tadi. Okay. Kemudian yang bawah sekali, anzalnahu, lebih zai kena sebut zai, bukan anzal. Dia anzal, zu kan, sama tu kan. Ghulaman zakiyya, you perhatikan saya sebut zakiyya, bukan zakiyya. Maksudnya sabdu macam iyyaka nak, banyak orang baca iyyaka nak, tak betul. Kena baca iya. Dengar tak? Ingat kalau ada 2 huruf, satu pertama mati, yang kedua diberi baris. Iya. Okey, yang penghabisan sekali, min dubur, min zinatihin. Tadi kita dah belajar kan nun musyaddadah di hujung. Hin. Okay, alright. Ada soalan di sini? Tak ada, saya move forward. Okey, sama juga kita akan jumpa lagi 3 huruf. Tadi yang ke-9 lah. The next 3. So sama juga hukum dia. Bila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu, any one of these letters of ikhfa, InsyaAllah
nansahum. Yang pertama kan. Nansahum. Okay. Fa'ansahum. Fa'ansahum. Min sabil. Min sabil. Min syarri. Min syarri. Okay, kemudian وينشئ السحاب وينشئ السحاب عذابا شديدا. So apa tanda-tandanya kawan-kawan sekalian? Apa tanda-tanda yang memudahkan kita, macam mana nak sebut? Kita melihat tanwin dia, serong. Itu menandakan apa? Ada sama ada hukum ikhfa ataupun hukum idgham ataupun kena iqlab. Okay. So iqlab dia ada tanda mim kecil itulah. Yang dia take up satu baris, taruh mim kecil kat situ. Okay. Kalau dia straight. Kalau dia straight, macam gini, katakan begini. Kan straight kan? Itu tanda izhar. Jadi kita tahu, ini kena baca tepat-tepat sebutan dia. Macam tu je. So, Samusman ini is very helpful in identifying apa yang kita nak buat selanjutnya bila kita nampak itulah. Qala rabbinsurni. Qala rabbinsurni. This one here, dia tak ada nun. Nun sakinah sini. Macam mana ni? Sebab apa dia bertemu dengan Hamzah Wassal ni? Hamzah Wassal. Jadi terus beri baris dia pada bar di bawah tu. Kemudian ikhfa pada nun. Rabbinsurni. Ikhfa pada as-sad, pada sad. Pada nun sakinah di sinilah tadi. Okay. Dia salah tanda. Okay, boleh? Rabbinsurni. Dia kalau tak ada B ni, tak ada B di sini, dia akan jadi unsurni. Kalau kita mula dengan Hamzah Wasal di sini, unsurni. Tolonglah aku. Unsurni. Orang minta tolong lah. Unsurni ya Allah. Kalau kita minta doa kan, unsurni ya Allah. Unsurna ya Rahman. Tolonglah kami, wahai yang maha pengasih kan. Macam itulah. Boleh Okey. So, bila sambung, dia pindah baris. Nampak tak? Ini dalam Al-Quran. Kaedah Al-Quran. Kemudian, la in syakartum. La in syakar. Insya. Insya. Okay. Kemudian, fijajan. Fijajan subula. Fijajan subula. Kemudian, illa man sabaqa. Illa man sabaqa. Sempurnakan dengungnya. Kemudian jabbaran. Jabbaran. Nampak tu? Jabbaran syaqiyya. Kemudian abdan syakura. Abdan syakura, kalau dia baris yang straight tu, dia abdan. Okay, abdan. Okay. Alright. So, وَيَنْصُرُونَ اللَّهِ. Dan jika Allah memberi pertolongan, وَيَنْصُرُونَ. Kemudian, إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. Di sini ada lagi satu sini. In di sini. Saya lupa nak tanda. Okay. Okay, boleh ikut this one. Dan sama juga lagi sini. Rabbinsurni, wahai Tuhan kami, tolonglah aku. Rabbi, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Unsurni. Kalau kita mula Hamzah Wasal di sini, baris depan kita beri pada Hamzah Wasal. Unsurni. Okay. Kemudian, min syarril. Min syarril. Okay. Kemudian, 3 lagi huruf, ini Dhad, Tha dan Dha. Sama juga hukum ikhfa applies to them. Okay. Azaban dhi'fa. Azaban dhi'fa. Tengok saya sebut ain. Macam mana? Kena pastikan, kena praktis. InsyaAllah boleh. An dhalalatihim. An dhalalatihim. Illa min dhari'. إلا من ضريع.
قوم طاغون قوم طاغون لا ينطقون لا ينطقون كنتم قوما طاغين كنتم قوما طاغين. Okay, dan seterusnya Quran zahirah Quran zahirah أما من ظلم أما من ظلم هل ينظرون kemudian an zikri ingat tak sesi yang pertama juga sukun pada kaf tu zik ada hamas keluar ta pun sama. Ta bila sukun, kaf sama ada sukun, ada hamas. Kalau baris tak ada. Kalau baca na'an'amta alaita tak boleh. Na'an'amta ta salah. Itu tak betul, tak berbetulan dengan sifat. Kerana ada hafiz-hafiz juga baca macam itu. Kurang hati-hati, okay? So, ma'isyatan dhanka. Ada lagi satu. Dhan kat sini juga. Okay? Tandakan, saya lupa tanda. معيشة ضنكا. Alright. Kemudian ذرية ضعافا عن ضيف من طيبات فانطلقوا فانظري kemudian ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر kemudian لا ينطقون okay. Kalau ada nak tanya berhenti panggil saya okay. Kemudian 3 lagi huruf iaitu fa, qaf dan kaf. Ni qaf dan kaf selalu pun ada orang tercampur-campur bunyi macam sama. So kena bezakan. Same thing, guna. Okay. Yanfadu anfusikum lafarihu fakhur kutubun qayyimah min qulubuhum yunqadhun zun zal okay. Kemudian utuwan kabira min kaidikun ini satu ada ini satu in kuntum ta'lamun. Kemudian di sini tanfa'ul mu'minin yang beri manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Okay. Yanfa'uhum bila ada la depan tu jangan tinggal. La yanfa'uhum yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Okay. Qulil anfal. Okay, kemudian فَإِن قَاتَلُوكُمْ عَفُوًّا قَدِيرًا وَمَنْ كَفَرَ سُبُلًا فِجَاجًا ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ كانوا ينطقون. Okay. Kemudian kita akan jumpa yang ini pula ni lain sikit. Okay. Nun mati dan juga tanwin ataupun tanwin bertemu dengan mim dan nun. So macam mana ni? Ini apa dia panggil ni? Gunnah. Idgham. Okay. Idgham.
Okey, sini misalannya hablum min masad. Dua tempat kita kena dengung. Okey. Hablum min masad. Okey. Kemudian wa maghfiratun min Allah. Maghfiratum min Allah. So mim dan nun musyaddadah kena dengung ya, dengung. Mesti pastikan. Radiyatan mardiyah. Mardiyah bukan mardiyah. Kena ada mardiyah. Okey. Min nabatin syatta. Kemudian aqrabu min naf'ih. Walain nasaruhum. Dan nun jumpa nun kan. Okay. Kemudian kitabim mubin. Walan nu'jizah siddiqan nabiyya. Nabiyya bukan nabiyya. You see that? Okay. Ada sabdu pada ya tu kena kenjut sikit je. Okay. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Okay. Kemudian Yang mim kecil tu apa tu mim? Yang mana mim kecil? Yang ujung ni Sebelah atas. Yang mana? Atas lagi atas. Atas. Tu dia. Ini? Is it this one? Yes, correct. Ini iqlab lah. Nanti kita belajar sekejap lagi. Ini iqlab. Dia bunyi dia sama macam ikhfa. Cuma dia special. Tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Ini satu nama dia iqlab. Nama dia, bunyi dia sama. Sama macam ikhfa. Okay. Dia ada sambung lah nanti. Dia ada sambung dengan huruf yang akan datang pada kalimah yang akan datang. Nanti kita akan sampai ke sana. InsyaAllah. Nama dia apa? Iqlab. Iqlab. Tadi di mana? Siddiqan nabiyya falan nazidakum. Kan? Dan an nafsih min nasir. Okey, insyaAllah. Bagus soalan. So, letters of idgham pula. Di idgham ada berapa huruf? Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Tapi ada pecah dua. Bi gunnah dan bila gunnah. Bila gunnah mana tak ada dengung. Yang tak ada dengung tu lam dan ra. Okay, bila ada sabdu kat situ kan, dia tak ada dengung. Dia touch and go. Yang lain ni waw dan ya dia kena bunyi gunnah dengung. So misalnya waw dan ya dulu. Kan? Zahiratan wa batinah. So dua harakat kat sini. Tempat isa tanda. Okay, dua harakat. Apa dia panggil my friends? Idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Maknanya idgham dimasukkan nun sakinah tu dengan dengung. Bi gunnah. Bi tu dengan macam mana dengan nama bismillah kan. Tapi not always the same lah. Yang ada dia tak ada apa fungsi yang dengan, dia ada lain dalam bahasa kaedah bahasa Arab lah. Okey. Izaman wa rufata. Izaman wa rufata. Kemudian wa maghfiratan wa rahmah. Wa maghfiratan wa rahmah. Banyak orang dia akan touch and go je. Wa maghfiratan wa rahmah. Terutama bila kita baca doa ke, baca tahlil ke, baca yasin ke, nanti selalu macam tu. Jadi kita yang dah baca ni, kita insist kita baca ikut tajwid. Okey, macam saya kadang-kadang pergi ziarah orang meninggal tu, saya akan baca, kalau dia minta baca yasin kan, baca yasin dengan bertajwid. Nanti kadang heran dia ni apa baca slow sangat. Kita kena sempurnakan. Lagi-lagi kita dah tahu kan. Okey, so ayyatawafa bihima. Ayyatawafa bihima. May yashri. May dia selalu sini banyak orang lepas. May yashri tu kena betul-betul. May yashri nafsah falan yadurruka syai'an. Kemudian walakin yuakhiruhum. Ini ingat tak Hamzah atas waw apa dia panggil? Hamzah ibdal
waw. Hamzah tu dia menggantikan waw. Kita baca semalam kan? Ibdal Hamzah ibdal waw. Hamzah menggantikan waw. Ada juga alif. Alif gantung yang menggantikan waw. Betul-betul di atas. Kalau dia di hadapan sedikit selepas, katakan yang ini selepas huruf waw sebelum kha. Itu jadi waw madiyah. Okey, ini bukan ibdal Okey. Kita dah baca semalam kan? Okey. Kemudian walakin yu'akhidhukum man yu'minu bi ayatina. Itulah. Jadi bila kita sempurnakan dengung kita baca pun insya-Allah kita rasa sendiri macam betul lah aku baca ni sedap sikitlah kan. Kalau tak ada kita tak dapat nikmat dia, tak dapat enjoy dia. Itulah dia mukjizat dalam Al-Quran. Kita baca kita lagi suka, kita baca kita lagi suka kan. Okey. Kemudian di sini huzwa wa la'iba. Huzwa wa la'iba. Okey. Kemudian innama ilahu wahid miskinan wa yatima yunfiqu sirran wa jahra. Sirran wa jahra. Kemudian وقال لأوتين لأوتين وقال لأوتين. Apa tu? Sini dia ada waw ni jadi waw madiyah. Apa ni? Waw dia selepas hamzah. Okey. Tayan kemudian malau wa walada. Okey. Kemudian sini may yuti'illaha ayyan qadda fa'aqamah. Ada tersangkut kat sini. Kemudian yu'minu yutimma ar-radha'ah. Dan kemudian bila gunnah. Ini tadi saya bilang tadi, idgham dia pecah dua kan? Bi gunnah dan bila gunnah. Bila gunnah ni maknanya dia tanpa dengung. Bila ni tanpa. Okey, di sini tanpa. Tanpa dengung. Okey. Bila gunnah, tanpa dengung. So, ra dan lam dia tanpa dengung. Jadi maknanya jangan lama Fadlam. Ni ada dengung. Fadlam mir rabbik. Tak boleh. Fadlam mir rabbik. Tak boleh. Kena. Fadlam mir rabbik. Mir rabbik. Touch and go. Okay. Kemudian. Ghafurar rahim. Tak boleh. Ghafurar rahim. Tak boleh. So, ra dan lam. Touch and go. Malakar rasulah. تكن له ولكن لا تشعرون غفورا رحيما خيرا لهم ثلاث عورات لكم كفارة له هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ingat لهن. Kemudian خير لكم فأذن لمن. Kemudian ada sambung pada sini hukum yang tadi kita belajar tu kan di sini. Okey. Ikhfa kan. Okey. So, tak mau kelirukan tu. Okey, padam. Kemudian Ra'ufur Rahim. Tak boleh Ra'ufur Rahim. Tak boleh Okey. Faman Rabbukuma Basharar Rasula Wa man razaqnahu. Okey. Dan kemudian ni baru iqlab tadi yang hantar tanya tu kan. Mim kecil tu apa? Ni dia lah dia. Mim kecil. Ni nama dia iqlab. Ni saya tulis sini Iqlab. Saya tulis sini. Iqlab. Okay, iqlab. Okay, iqlab.
Okay. Dia dengung sama macam hukum ikhfa. Dia bila nun sakinah ataupun tanwin, yang biasa tanda dia begini. So tanda ni actually dia macam gini. Nun dia sama ada gini. Okay. So change to one of these, remove and replace with this. Nampak ni? Sama juga yang baris bawah atau baris atas atau baris depan, dibuang satu baris, dia tambah dia replace with a mim, menandakan mim. Apa nama mim ni? Mim maqlubah. Mimun maqlubah. Ni qaf susah nak tulis ni. Maqlubah. Okay. Mim maqlubah. Mana mim iqlab? Mim iqlab. Kalau nak tulis tu lah. Kalau tak ada pun tak apa. Saya tulis sini, nanti boleh tengok. Mim maqlubah. Jadi di sini sama. Makana yang bagi. Can you see here? Yang bagi. Sama bunyi dia macam ikhfa juga. Okay. Cuma dia ada tanda mim kat situ. Tanda mim. Okay. Man anba'aka. Man anba'aka. Sami'an basira. Macam tu. Wasaribun bin nahar. Wa kanu qawman bura. Wa huwa waqi'un bihim. Kita tengok bibir kita tak rapat. Dia hampir-hampir rapat. Okey. Kemudian min makanin ba'id. Musakharatin bi amrih. Ini kalau sukun. Kalau wasal, mana baca terus, bergantung pada apa kalimah berikutnya dan huruf. Selalunya begini, dia ada hamzah di depan. Okey. Wa tafakhurun bainakum. Wa tafakhurun bainakum. Kalau saya silap, betulkan kerana mata saya tak berapa awas. Okey. La fi shiqaqin ba'id. Kemudian muadzinun bainahum syahidan baini wa bainakum. Kemudian sami'an basir. Kemudian khabirun basir. Kemudian baddalahu ba'dama sami'ah min ba. Semuanya kita nampak nun mati ataupun tanwin dia bertemu dengan huruf ba. Semuanya ikut ba kan? Okay. Sama juga sami'an basira dhalalin ba'id. So semua hukum tadi iqlab, dan ini kemudian idgham mislain saghir. Idgham mislain saghir. Sekarang muka surat apa? 87. Lagi jauh ni. Mislain saghir. Okay? Di sini apa? Huruf yang sama bertemu ni. Nampak ni? Mim bertemu dengan mim. Nampak ni? Mim bertemu dengan mim. So dia ada wajibul gunnah kat situ, kena wajib kita dengungkan. Wa ja'alakum muluka. Okay, tapi dia dua kalimah yang berasingan. Sebenarnya ada tiga. Waw satu. Ja'ala dua. Kum bergantung bercampur dengan ja'alakum. Didatangkan kepada mereka. Mulukan. Jadi so mulukan ni satu. Jadi ada tiga perkataan. Okay, words lah. Kalimah dia panggil. Dan dia kalau plural panggil kalimat. Okay, so sama faminhum man yaqul. So kita amalkan apa kita dah belajar. Man yaqul. Kan? Sama di sini. Semua ni senanglah. Maknanya kita gunnah dua atau 2,5 harakat di situ. Boleh semua? Okay. Ini senang. Semuanya sama. Mim. Mim jumpa mim lah. Okay. Next one will be letters of ikhfa syafawi. Mana ikhfa yang bergantung pada berkenaan dengan berkaitan dengan bibir kita lah. Kedua bibir kita. Mim dan ba. Tadi kan nun mati atau tanwin. Ini sekarang mim jumpa ba. Sama dia. Dia panggil apa? Ikhfa syafawi. Dia apa? Samar-samarkan pada bibir kita. Misalnya
Ya'muruhu. Ya'muruhu. Dia tak rapat habis. Ada juga sebagian ulama cakap rapatkan, tapi jangan tekan. Okay? Ya, misalnya kalau yang rapat jangan tekan. Ya'muruhum bil. Dengar beza dia tak? Ada kan? Jadi dua-dua ni boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang rapat, hampir rapat. Tapi ada juga yang lebih suka ataupun dia okeykan yang rapat tapi tak tekan. Yeah, right. So yang ada orang ajar apa? Kita taruh kertas anggaran macam itulah, kena tipis kertas antara renggang di antara dua bibir. Macam dengan agak-agak. So kena talaqi musyafah insya-Allah. Ya'muruhum bil ma'ruf. Kalau yang rapat bibir tak tekan, ya'muruhum bil ma'ruf. Bunyi dia lain kan? Terutama bila kita ada selsema ni, susah nak baca ni. Bila tutup punya bibir kita, bunyi hilang. Pasal apa? Sangkut kat hidung selsema kan? Nanti bila hantar selsema, cuba baca. You can realize what I mean. Okay. Sama juga di sini. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي. Dan sama semuanya. Pasal apa? Mim bertemu dengan huruf ba. Okay. Kemudian, okay. Hakamtu bainan nas. Ini untuk mereka latih satu ayat, sebahagian ayat yang panjang kan. Okey. Okey, sama juga yang lain semua sama. Kemudian kita masuk huruf mad. Di sini kita belajar nanti huruf mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Tapi itu nanti bila belajar tajwid kan kita boleh ingat betul lah. Tapi kita sekarang ni kita tengok dia punya tanda-tanda dia untuk memudahkan kita. Nak ingat nama kadang ada orang susah nak ingat kan. Tapi tahu, melihat pada hukumnya, tanda-tanda, tahu apa hukum dia, macam mana nak baca dia. So kita nampak one of the first things is that ini tanda mad. Saya pakai warna biru. I make it bigger. Yang atas ni ini tanda mad untuk huruf yang ini dia lah. Lam. Al-mala. Ada dua. Al-mala. Kemudian pasal dia bertemu dengan hamzah. Ini selalu terjadi ni bila ada hamzah berikutnya. Okay, bertemu dengan hamzah. Jadi akan diberi baris yang ini. Boleh nampak semua? You can do a screenshot. Okay. Ni mad wajib muttasil. Ni dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu, ni kena belajar bahasa Arab lah nanti kan. Kalimah. In one word, in one single word, there are these two letters side by side. Okay? Are you all okay? Ada yang dah KO ni? Ada tak? Kalau tak okay bilang saya. Ini tanda dia lah. Tanda kita akan jumpa banyak sangat dalam Al-Quran. Okay? So saya kecilkan balik. All of you can see. Kan Ni senyap ni masih ada dengan saya ke tak ada? Subhanallah. Ada tak? Ada. Ada. InsyaAllah senyap. macam berbual seorang. Okay. So, we can recognize by the apa tu? Yang semalam saya cerita apa? Macam tanda eyebrow ni. Kan? Dia macam, ataupun macam gelombang laut, ombak gelombang kan? Tanda itu. Itu dia. Itu tandanya kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Okay? Sama ada dia itu mad jaiz munfasil, maknanya huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza but side by side, ataupun mad wajib muttasil. Macam ini mad wajib muttasil, dia bertemu dalam satu kalimah, in one word itself. Okay. So Arabic is very specific actually. So boleh baca 4 atau 5. Kalau saya dah belajar 4 atau 5, saya suruh murid baca 4 harakat lah. Masa kalau 5 dia semua 5. Kalau ada banyak mat nanti tak cukup nafas, semput. Okay. Misalannya, okay, example the first one. Wasa'at masira. Wasa'at masira. Itu 4 harakat. Wasa'at masira. 5 harakat.
Okay, kita bezakan. Macam mana kita kira harakat ni? Kita sebut kemudian detik pertama baru kita keluar jari. Detik pertama keluar jari. Wasaat. Macam tu. Wasaat. Okay, yang keempat. So agak-agak lah sebenarnya, agak-agak. Cuma kita nak kena make sure that it is all in proportion with whatever mad yang kita baca dalam bacaan kita. Yang satu harakat panjang macam mana, so dua harakat kalikan dua lebih kurang macam itulah. Okay. Okay. Kemudian faqatta'a am'a'ahum. Ni hamzah diempit oleh ain. Am'a. Ini ada suka-suka sikit lah, tapi kena praktis, insya-Allah boleh. Okay. So semuanya 4 atau 5 harakat. Jadi bila kita ajar untuk mudahkan pelajar, semua baca 4 harakat. Kalau siapa yang nafas panjang, macam orang baca yang apa, Warsh di Morocco sana, nafas panjang, 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Macam itulah. Okay. So boleh seperti ni. Wa ma kunna ghaibin. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Ini harakat. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Okay, itu panjang sedikit lah, jadi 5 harakat. Are you okay? Ni dia. Wamiu dia ada dengung sini. وَمِنْ وَرَائِ حِجَاجٍ آباؤكم وأبناؤكم ونساء المؤمنين. Okay. Ada yang baca 2 harakat, tapi itu riwayat yang lain, kiraat dan riwayat yang lain. Kadang-kadang kita dengar Mishari kadang-kadang dia baca 4, kadang-kadang dia baca 2. Kenapa? Tu ada kiraat yang lain. Okay? Tu kita jangan sembarang ikut rakaman kita hafal tau. Pastikan kita tanya orang yang tahu ini riwayat Hafs An-Asim ke ataupun apa kiraat lain. Okay, pasal kadang pendek kan, kita baca Yasin is very useful kalau kita tahu Jazari dia panggil. Bacaan jenis apa? Jazari. Dia 2 harakat banyak. Ya. Okay, ada soalan? Ada tak ada? Okey. Sama je di sini. Ta'ifum mir rabbika, atau bukan mirrab, tak boleh. Dengung lama tak boleh. Dia touch and go. Dia naimun. Macam tu. Okay. So yang biasa kita akan nampak ulaika, kan? Banyak ni. Ulaika lahum azabun azim. Kau biasa kan? Dan bagi mereka lah yang akan mendapat azab yang sangat pedih dan sebagainya. Macam tu. Okey. Maaf Ustaz, Ustaz boleh pakai pointer tak Ustaz? Sebab kadang-kadang Ustaz baca saya dah lost kat mana. Okey. Boleh. Saya pakai warna pink lah. Okey, saya takut orang awak keliru. Yang pakai laser pun boleh Ustaz? Pakai laser Okey, boleh insya-Allah pakai laser. Okey, yang mana nak saya tunjukkan? Okey, kita mula sini lah. Bila Ustaz baca tu, Ustaz tunjukkan lah. Jadi tak lost. Okey. Faulaika. Boleh nampak nampak ni kan? Faulaika. Jadi 4 atau 5, ambil 4 lah Dan humul faizun. Wa ulaika. Sama, banyak ulaika ni banyak dalam Quran Kemudian fajazauhu warai. Kemudian mimma'in mahin khaibin. Bagus, terima kasih. Senang juga boleh pakai gini Si'at. Kemudian jazaa'ul kafirin. Okey, boleh? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada? Ini kena jumpa mad jaiz munfasil saya cakap tadi tu. 2 kalimah berasingan tapi ada huruf mad. Okey, huruf mad. Nampak ni huruf mad ni? Huruf mad, nun alif ni mad dia adalah alif.
Kemudian ni tanda panjang ni datang sebab apa? Huruf mat ni, nun alif ni pada nun bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Ini kalimah pertama, ni kalimah yang kedua. Okay. Jadi disebabkan itu dia menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nanti saya tulis sini Itu yang namanya mad jaiz munfasil. Dia senang sikit Mad jaiz munfasil. Jadi 4 atau 5 harakat. Boleh Rabbana absarna. Rabbana absarna. Okey. Kemudian la ilaha illahu. La ilaha illahu. La aral hudhud. Hatta idza qalu inna أو بني إخوانهم. Saya masukkan seorang. Ada orang nak masuk lagi. Sekejap Bani Tidak balik. akhawatihi. Okey, betul. Au bani akhawatihin. Ingat hin apa? Ada sabdu pada hujungnya. Nun bersabdu. Kemudian thumma ruddu ila Allah. Ruddu ila Allah. Was'alu ma anfaqatum. Faqa. Sebab apa qa? Bila siapa beritahu saya sebab apa? Faqa. Kadang-kadang kita ajar budak-budak ni dia dengar dia ketawa. Pasal dia kaitkan dengan benda-benda yang tak bagus. Anfaqatum. Huruf qalqalah bila sukun. Qaf. Okay. Fa idza uziya fillah. Ni bukan alif ni ya. Diberi baris atas alif maksura tapi diberi nama dia digunakan sebagai ya di sini. Okey. Sini juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ni dia suruh kita tanya pada orang yang tahu. Ahla dzikri ni bukan orang ahli zikir-zikir, mana orang yang tahu. Dia zikir ni banyak makna dia. Jika kita tak tahu, jika kamu semua tak tahu lah, macam itulah. Okey. La uqsimu wa ma adraka. Tu baca surah lazim kan? Baca ingat. Betul. Jadi kita baca 4 atau 5 harakat. Wasbir ala ma asabak. Wa ma Wa ma adraka. Qalu amanna hatta idza wa hal nujazi illa al-kafur. Wala uqsimu. Kita perhatikan mat ini terjadi 4 atau 5 harakat sebab apa? Bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ni banyak mainkan peranan dalam bacaan qiraat yang berbeza-beza. Nanti kita akan tengok ni tak pernah dengar pun dalam hafs ada. Macam itulah. Okey. Kemudian 91 ni. Okey. Nak habiskan semua ke nak jumpa yang penghabisan ni pada sesi akan datang? Apa kata antum? Sekarang dah 10, 5 minit, 6 minit. Sekarang kita baru buka surat 91. Okay, sama juga di sini. Okay, over here. Dia bertemu dengan hamzah. Okay.
dalam dua kalimah. So same thing. Okay. Kat sini. Yuqalu lahu Ibrahim. Okay. Sama semua. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Okay, sama semuanya, sama. Ingat tak waw kecil ni apa nama dia? Waw silah. Untuk apa? Untuk dhamir, silah. Okey, waw atau waw kecil lah, waw kecil. Okey. Kemudian dia waw madiyah bersama, waw madiyah atau waw mad. Jadi bila waw mad ni dia ada, berjumpa dengan hamzah, itu yang datang dia baris yang panjang ni menandakan 4 atau 5 harakat. Sama juga yang lain. Okey. Mad silah tawilah. Tadi kalau tak ada ni, tak ada tanda ni, dia jadi mad silah qasirah. Mad silah yang pendek. Kalau dia jumpa dengan hamzah ni jadi tanda gini, mad silah tawilah. Ni dia lah sama, mad silah tawilah. Sama, yang tadi pun sama. Okey, ini untuk ha dhamir ni. Okey. Okey, dia baris untuk baris bawah macam Ibrahimi. Tapi itu bukan dhamir. Ibrahim tu sebahagian daripada huruf ejaan Ibrahim. Cuma tempatnya mula dan sesudah surah apa ada beza konteks dia, dalam segi makna yang Allah nak sampaikan dari segi ilmu balaghah. Okey. Kemudian di sini misalnya, misalnya saya gunakan ini pointer ni, Hadhihi an'am. Bila an'am ambil 4 harakat, sebab apa? Dia akan menjadi mad arid li sukun, boleh kita wakaf di situ. Sama juga turzaqanihi illa. Inna hadhihi ummatukum. Nampak tu? Ummatukum. Dan sama terus di sini. Ni إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. Ini 2 tempat, ada 4 atau 5 harakat. Kalau kita ambil sini 4, sini pun 4. Kalau sini 5, sini pun 5. Untuk keseragaman. Kalau tak ada, dia tak mengikut dia punya sistem dia. Sama juga bihi Ibrahim. Ni ada ya sarihah, ya yang nampak jelas. Kalau lagi satu Ibrahim, kadang-kadang dia tulis gini, Ibrahim. Begini. Begini. Dia tak ada ya titik. Kadang-kadang itu dari segi balaghah dia ada dan ijaz dia pun ada. Okey. Sama juga min dunihi ilaha. Sama. Okey. Alright. Kita panggil mad iwad. Mad iwad. Apa mad iwad ni? Yang macam tadi kita dengar nun iwad. Ni mad iwad. Ini bila kita waqaf. Bila kita waqaf dengan fathatain ni, yang ada dia ada alif hujung dia, yang ada tak ada alif, berdasarkan sebab-sebab yang tertentu. So ata'an tu bacaan biasa, belajar sebutan. Kalau kita waqaf ata'a, 2 harakat, 2 harakat, ataupun tadi 4 kan, ata'a, di sini 5 harakat, 4 atau 5 harakat. Boleh? Sama di sini semua kalau kita nampak gini, bila kita waqaf dia tu, nanti kita sebut kalau untuk fathatain saja, fathatan saja. Fathah mana 2 ni, atas ke bawah pun tak ada. Bawah depan tak ada, atas saja. Wa nisaa. Okey. Wa nisaa. Kadang-kadang saya tak laki, baru-baru saya tak sebut ni Anisa, saya sebut wa nisaa. Guru saya gini. Dia angguk kepala saya sebut kita apa benda dia angguk-angguk, rupanya ada sebutan yang berikutnya. Bukan bisa. Ya, betul. Itu kadang guru saya pun kartunnya kadang dia. Tapi okeylah, seronok belajar macam tu kan. Wa nidaa. Ingat
Nampak gini, fathatan bila waqaf jadi 2 harakat baris atas saja. Okay. Sama juga sawa'an, jaza'an, wa nida'an, dhiya'an. Macam tu. Okay. Saya terpaksa cepat sikit lah. Kalau nak sambung takut tak ada masa sini. Sama juga rukha'an, insya'an, jaza'an, nida'an, sama'ima'an, lakum jaza'an, fayadhabu jufa'an, minas sama'i ma'an. Okay. Kemudian mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal ni dia macam waladdallin. Jangan waladdallin, tak boleh. Jangan kenjut dengan dia. Dia kira macam touch and go. Ingat tak? Lam dia idgham bi guna atau bila guna? Cuba bilang saya. Lam ada dengung ke tak ada dengung? Ada Ustaz. Tak Tak ada. ada. Bila guna. Bagus. Terima kasih banyak. So, macam waladdallin. Cantik tak bunyi dia? Lin kan? Dia jangan waladdallin. Ada lin. Kat masjid kan, dengar kadang-kadang Jumaat kan geram. Okey. So baca betul-betul. Sorry yang ini mudhammatan. Mudhammatan. Sini berapa harakat? Ini 6 harakat. Kemudian dekat mim ni ada dengung. Jadi ada berapa harakat? 2 harakat di sini. Can you all see? Jadi mudhammatan. Okay. Yang ini tan tu boleh 2, 4, 6. Biasa ambil 4 lah. Are you okay? Okay. Sama juga di sini. Dabbah. Tapi dia tak ada dengung pada bah. Dia cuma ada pada yang mim tadi atas. Mim musyaddadah. Ba tak ada. Okay. Are you all okay? Okay. Sini sama. Kafah. Kira sampai 6 detik lah biasa. Khassah. Al-haqqah. As-sakhah. Ini ada susah sikit sebab ada sa kemudian ada kha. Tapi 6 harakat. Cuma yang ada tambah 2 di sini adalah sebab apa? Mim musyaddadah. Mim tu dia ada dengung di bila sabdu. Boleh ingat ni tadi. At-tammah. Mim musyaddadah. Jadi kena ada 2 harakat sini, 6 harakat sini. Are you okay? Saya tulis So sini 6, sini 2. Okay. Kemudian di sini hafina. Kemudian bidarrina. Ra dan lam tadi tak ada dengung. Darrina. Macam darrina tak boleh. Okey. Dan yang dia tadi saya sebut dhalin kan tadi. Waladhdallin. Jangan waladhdallin tak boleh. Okey. Soalan? Ustaz. Yes. Yes, saya. Ini yang apa? Under mad lazim kalimi mukhaffaf ke musaqqal? Musaqqal. Dia makna dia berkait. Dia berkait musaqqal. Dia berat. Tapi dekat hanya dengan mim dengan nun saja yang apa ni ada dengung. Betul. Ada dengung. Betul. Yang lain-lain tu tak ada. Dia sangkut touch and go.
Sangkut. Tapi dia punya hukum still mat lazim kalimi musaqqal. Musaqqal sama. Okey. Ada kalau yang mukhaffaf nanti kita akan datang sebentar lagi. Yang ringan. Sakil musaqqal maknanya yang berat. Berat, okey. Berat, Mad lazim kalimi musaqqal. Saqqal, Sa, qaf, lam. Okay, bagus. Soalan bagus untuk clarify. Very good. So, di sini salah satu yang kita nak kena belajar ni apa ni? Macam mana nak sebut ni? Nanti kita jumpa dalam Quran ni. Saya lupa nak catat muka surat berapa ayat berapa Nampak ni. Al-ana. Jangan al-ana. Banyak orang baca gitu kan? Ni dia. Okay. Al. Jadi 6 harakat di sini. Terus dia sukun pada lam. Okay. Al-ana. Ingat nanti kalau jumpa saya lupa kat mana dia. Kemudian ayyuhadhdallun. Ayyuhadhdallun. Nampak tu? Dia tak ada kenjut dekat dalam lam kan? Macam kita ada setengah orang baca dhallin. Tu pun tak betul Dia touch and go saja. Idgham untuk ra dan lam Kemudian lanahnu saffun. Kan saffun. Okey. 6 harakat. Ini wala minal baital haram. Ini tambah lagi 2 kan? Dekat mim. 2 sini 6. Okey? Boleh catat. Ni lagi 1. Allahu. Saya tukar pointer. Sini. Allahu. Tak payah kenjut lah. Allahu. Okey. Kemudian yuhajjuna. Okey. Lima tuhajjuna. Dan liyuhajjukum wa idh yatahajjuna. Macam tu. Soalan? Ustaz tadi yang apa al-an tak siap saya surah Yunus ayat 10 dengan 90 ke 91 gitu. Surah Yunus. Mungkin nanti kita semak nanti. Mungkin catat dulu surah Yunus surah Yunus. Mungkin ayat 51 mungkin Saya lupa nak catat kat sini. Maklumlah tak hafal. Okey, syukran jazilan. Okey, lagi ada soalan apa lagi? Nak kita sambung ke nak berhenti kat sini? Saya nak keluar Ustaz, ada jemputan lah. Macam mana yang lain? Saya pun itu. Ya? Sambung next week Ustaz. Stop at this week. Sambung next week. Nanti bila kita berjumpa lah. Pasal ini saya pun nak agent. Yang 95 ke atas ni. Kita akan datang. Mudah-mudahan kita dapat tempat. Siapa yang boleh tolong usahakan untuk tempat, bagi tahu saya. Try to update me by Monday. Kalau boleh, Monday petang. Kalau tak boleh, nanti saya cari sendiri dekat Pergerak. Pasal Pergerak tu dia kemarin dah offer saya. Tapi cuma boleh muat 20 orang kata, 25 orang maksimum. Saya tak berapa selesa lah. Saya mungkin ada bawa anak ke apa kan. Bawa cucu ke apa kan. Okay, nanti insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan segala apa yang saya dah kongsikan bermanfaat untuk kita semua. Okay, mudah-mudahan kita semua dapat faham. Semak balik. Saya kongsikan secepat mungkin video ini supaya dapat kita semak balik. Ya. Jadi boleh saya tutup? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama dan mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih baik lagi supaya dapat kita sampaikan yang lebih baik dan lebih tepat dan kita mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda dan dapat kita amalkan bacaan Quran yang lebih baik terutamanya pada bulan Ramadan ini yang mana Allah janjikan pahala yang sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua berjaya dengan tekun dapat memperbetulkan sebutan kita. Kalau lidah kita kejung, kita rasa dah tua, tak apa. Usaha. Saya pun belajar betulkan masa saya dapat Tuhan.
Sekarang sekitar 60-an. Okey, mudah-mudahan kita berjaya dengan izin Allah, minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah, lembutkanlah lidahku, Rabbi yassir wa la tu'assirkan, kan, dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.